Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita masuk topik baru. Bab 8, cahaya dan optik. Cikgu menyentuh pada pagi ini 8.1 iaitu penggunaan cermin. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 222. Dalam subtopik ini, pelajar dapat membezakan imej sahih dan imej maya. Pelajar dapat berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin sata, cermin cekung dan cermin cembung. Pelajar dapat menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin sata. Pelajar dapat menggunakan cermin sata untuk mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Pelajar dapat mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan. Pelajar dapat membina alat optik dan menghargai penggunaan alat optik untuk meningkatkan keupayaan deria manusia. Akhirnya, pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan mengaplikasikan cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Sebelum kita teruskan subtopik ini, jom kita tengok video yang berkaitan cermin ini. Kita tengok imej yang dibentuk oleh cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Yang terbentuk pada skrin ialah imej Apabila kita berdiri di hadapan sebuah cermin, kita melihat imej kita pada cermin itu. Imej yang terbentuk pada cermin ialah imej maya. Imej yang terbentuk pada skrin seperti imej yang dihasilkan oleh projektor ialah imej sahih. Imej yang tidak boleh terbentuk pada skrin ialah imej maya. Terdapat 3 jenis cermin, cermin satah, cermin cembung dan cermin cekung. Cermin satah mempunyai permukaan yang rata. Cermin cembung mempunyai permukaan yang melengkung keluar dan cermin cekung mempunyai permukaan yang melengkung ke dalam. Imej yang terbentuk pada cermin satah adalah tegak dan sama saiz dengan objek. Imej yang terbentuk pada cermin cembung adalah tegak dan lebih kecil daripada objek. Apabila objek atau pemerhati adalah hampir dengan cermin, imej yang terbentuk pada cermin cekung adalah tegak dan lebih besar daripada objek. Namun, apabila objek atau pemerhati adalah jauh daripada cermin, imej yang terbentuk pada cermin cekung adalah songsang dan juga lebih kecil daripada objek. Kita melihat imej bagi objek yang sama pada cermin kerana sinar cahaya daripada objek dipantulkan pada cermin dan sampai ke mata kita. Ini membuatkan seolah-olah sinar cahaya itu datang daripada dalam cermin. Proses ini dipanggil pantulan cahaya. Bagi cermin satah, jarak dari imej ke cermin adalah sama dengan jarak dari objek ke cermin. Pernahkah anda melihat pelangi Okey, jadi cikgu harap pelajar faham apa yang dinyatakan dalam video itu. Okey. Apa yang dinyatakan dalam video itu adalah pembentukan imej oleh cermin satah dan kantar. Kita tengok ya. Imej yang dibentuk oleh cermin satah, kita tengok ciri-ciri imej
yang terbentuk pada cermin satah. Cermin satah ni biasa kita guna kat rumah ni, di mana ciri-ciri adalah tersongsang sisi, iaitu bahagian kanan dan kiri bertukar. Okey, jadi tangan tu dia bertukar kan. Okey. Maya. Maya maksudnya imej tidak boleh ditunjukkan pada skrin. Okey. Tegak. Imej tegak seperti objek. Sama saiz dengan objek, iaitu tiada perubahan saiz daripada saiz objek. Jarak objek dari cermin sama dengan jarak imej dari cermin. Jom kita tengok perbezaan antara imej sahih, iaitu kita namakan juga imej maya dan imej maya. Imej sahih adalah imej nyata dan perbezaan imej sahih dengan imej maya. Okey. Di mana imej sahih adalah imej yang dapat dibentuk untuk ditangkap pada skrin. Manakala imej yang tidak boleh terbentuk pada skrin, kita panggil imej maya. Contoh imej sahih ialah macam dalam video tadi, imej cahaya lampu picit terbentuk pada kertas putih yang bertindak sebagai skrin. Ini amali yang kita buat dalam makmal lah. Okey, imej maya kita nak tengok macam mana imej cahaya lampu picit yang seolah-olah terbentuk di belakang cermin. Maksudnya ada lagi terbentuk lampu seolah-olah dia wujud di belakang cermin tetapi tidak dapat ditangkap pada skrin. Maksudnya dekat skrin tak ada. Ia seolah-olah di belakang skrin. Okey, jadi yang seolah-olah di belakang cermin ni kita panggil imej maya. Okey, ini soalan yang biasa ditanyalah. Contoh. Cuba kita fahamkan. Herlina berdiri 150 cermin cm dari cermin satah. Kita bayangkan cermin satah yang cermin yang ada kat rumah tu lah. Okey, kemudian dia berundur menjauhi cermin sebanyak 20 cm. Daripada cermin tu berundur ke belakang lah. Mula-mula jarak antara diri dia kepada skrin cermin 150. Selepas itu dia berundur kepada 20 cm, berundur ke belakang. Apakah jarak antara Herlina dengan imejnya? Boleh kira jarak? Okey, contoh. Jarak dari Herlina ke cermin mula-mula 170. Okey. Jarak dari Herlina ke imejnya, imej maya. Okey. Maksudnya jarak imej maya yang kat belakang cermin tu. Okey, jadi jarak Herlina ke cermin tambah jarak imej Herlina ke cermin 170 campur 170. Okey. Kenapa 170? Sebab mula-mula 150 kan. Lepas tu dia berundur lagi 20 cm. Jadi 170 mesti tambah 170 dan jumlahnya 340 cm. Herlina, soalannya ditanya Herlina sehingga jarak imej maya tu. Okey, jadi kita tambahlah. Okey. Jom kita mengenali apa dia cermin cekung, di mana permukaannya melengkung ke dalam seperti bahagian dalam sudu. Contoh dalam video tadi pun dah cikgu tunjukkan. Apabila cahaya terpantul daripada cermin cekung, sinar cahaya akan bertumpu pada titik fokus. Jika objek berada di antara titik fokus dengan cermin cekung, maka imej yang terbentuk adalah maya, tegak dan membesar. Okey. Kita pergi kepada cermin cembung,
di mana permukaannya melengkung keluar seperti bahagian luar sudu. Imej yang terbentuk dalam cermin cembung adalah maya, tegak dan mengecil. Okey. Menegak dan mengecil. Okey, jadi ini adalah ketiga-tiga jenis cermin yang kita pelajari dan kita tengok video tadi. Dalam buku teks kamu, muka surat 223, kamu boleh rujuk ya. Di mana cermin satah, okey, rupa dia macam ni. Cekung, melengkung ke dalam, cembung keluar. Okey, kamu berdiri di sini. Kesahihan imej dari segi ciri sifat cermin ni lah. Maya, okey. Orientasi imej tegak songsang sisi, saiz imej sama saiz dengan objek. Maksudnya kalau kita tengok rupa kita pada cermin satah, sama je saiz rupa kita pada cermin satah tu. Okey, kalau kita tengok rupa kita ataupun fizikal kita pada cermin cekung, okey, kesahihan imej maya. Okey, maya lah. Okey. Orientasi imej tegak dan songsang sisi, tetapi saiz imej nampak lebih besar. Okey. Untuk cermin cembung, okey, dia punya rupa, okey, macam ni. Kesahihan imej juga maya. Orientasi imej tegak songsang sisi, tetapi saiz imej ini mengecil. Ini adalah ciri-ciri imej cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Anja boleh ambil slide ni sebagai nota. Okey, aplikasi cermin satah ya, kita tengok. Cermin pandang belakang membolehkan pemandu melihat kenderaan yang datang dari belakang. Cermin satah digunakan di rumah untuk menghasilkan persepsi ruang bilik yang lebih besar. Kedai barang kemas menggunakan cermin satah untuk membolehkan pelanggan melihat kesesuaian barang kemas yang dipakai. Pelatih di gimnasium memerhatikan postur badan mereka dalam cermin satah. Salon rambut menggunakan cermin satah untuk membolehkan pelanggan melihat potongan rambut mereka dari pelbagai perspektif. Cermin satah pada barangan kosmetik memudahkan persolekan. Ini adalah aplikasi cermin satah. Okey, kita tengok macam mana penggunaan iaitu aplikasi cermin cekung. Okey. Di mana satu, cermin cekung boleh memantulkan sinar cahaya yang selari dengan menumpukan sinar cahaya. Contoh kegunaan, cermin cekung dalam lampu picit memancarkan cahaya yang selari. Cermin cekung dalam siren kereta polis untuk ambulans. Cermin pergigian membentuk imej yang tegak dan lebih besar. Cermin solek menggunakan cermin cekung untuk membesarkan imej. Cermin cekung dalam lampu hadapan kereta mengekalkan keamatan cahaya pada jarak yang jauh. Okey, jom kita tengok cermin yang ketiga iaitu penggunaan ataupun aplikasi cermin cembung. Di mana cermin cembung mencapahkan sinar cahaya. Kalau cermin cekung tadi menumpukan cahaya tetapi cermin cembung mencapah. Okey. Lalu menghasilkan medan penglihatan yang lebih luas. Di mana contoh kegunaan? Cermin cembung yang kecil pada cermin sisi kereta meluaskan sudut pandangan supaya pemandu dapat melihat kenderaan di belakangnya. Biasa kita nampak ada cermin sisi yang dipasang. Okey, pada kereta.
Cermin cembung di sekolah jalan yang berbahaya untuk meluaskan medan penglihatan pemandu, biasa diselekoh dipasang. Cermin cembung dipasang di dalam pusat membeli belah untuk mengesan pencuri barangan. Okey, dia ada cermin yang bulat kat atas. Cermin cembung pada topi keledar angkasawan yang bersalut emas untuk memantulkan cahaya matahari. Aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian iaitu cermin. Okey, tengok. Yang seolah-olah di belakang ni kita panggil image maya. Okey, ini aplikasi kehidupan lah. Contoh yang paling dekat ialah periskop. Macam mana pembentukan periskop? Okey, di mana alatan optik yang digunakan untuk melihat benda yang terhalang daripada penglihatan kita seperti tembok. Okey, jadi diperbuat daripada satu tiub panjang dengan cermin pantul atau prisma diletakkan di setiap hujung. Permukaan pantul ini selari antara satu sama lain dan diatur pada sudut 45 darjah pada paksi tiub berkenaan. Contoh, mata, okey, kita pasang pada penjuru cermin satah. Berlaku pantulan, okey, objek yang ada, yang terhalang, ini halangan batu, contoh ada objek. Okey, objek ini, cermin ni, image di cermin ini dipantul pada cermin satah dan kita kedudukan mata yang kita tak nampak ni, kita dapat nampak image berada pada cermin yang kedua. Di mana cermin satah dipasangkan antara sudut ni lah 45 darjah. Jadi objek yang dihalang, okey, image-nya ada pada cermin satah. Dan image ini dipantulkan pada cermin satah yang kedua. Dan kedudukan mata kita ni boleh tengoklah image yang terhasil daripada objek ini. Okey, ini adalah pembentukan image oleh alatan optik, contohnya periskop. Sinar cahaya dari objek dipantul 2 kali oleh 2 cermin sebelum memasuki mata pemerhati. Sekali, 2 kali dan mata pun boleh melihat. Okey, itu dia. Sekali, 2 kali dan mata pun boleh melihat. Yang kedua, pelajar mesti mengenali apa dia kaleidoskop. Sangat menarik aktiviti ni, sekiranya pelajar boleh buat. Okey, ada dalam aktiviti buku teks iaitu muka surat 226. Alat optik yang menggunakan pantulan cahaya 1, periskop, dan muka surat 227 iaitu kaleidoskop. Di mana aktiviti ini adalah aktiviti kendiri. Pelajar boleh buat mengikut arahan dan prosedur yang telah ditulis dalam buku teks kamu ya. Muka surat 226 dan 227. Okey, contoh soalan yang kedua, tandakan raik dalam petak yang disediakan bagi menunjukkan gambar rajah sinar yang betul bagi periskop. Yang mana gambar rajah tadi yang kamu tengok tu antara P ke? Tengok arah sinarnya yang mana satu betul. Okey, boleh nampak? Okey, adakah P, Q dan R? Berlaku pantulan 2 kali. Okey, pantulan apa? Objek kan? Okey. Tengok arah sinar yang manakah yang betul? Boleh tahu jawapan? Jawapannya adalah R.
Okey, nampak objek imejnya berada di sini dan pantulan kali pertama sehingga pantulan kali kedua dan mata boleh lihat. So jawapannya adalah out. Ni terbalik lah dia punya sinar ni. Okey, ni pun terbalik tak salah. So dia punya arah sinar yang terhasil macam ni ke bawah. Okey, faham? Okey, so sampai sini dulu video pengajaran pada kali ini dan cikgu nak pelajar menjawab soalan untuk uji kefahaman Google Form, quizzes dan juga latihan dalam buku Process Skill. Jangan lupa buat nota. Okey, so sampai sini saja video pengajaran kita kali ini. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.